Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1178. Antara paparan utama. Walau tanpa bukti, SOSMA tetap dipertahan. Najib tukar peguam sebab nak tangguh kes. Penyangat projek kapal tempur pesisir sepatutnya sudah ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbahasan mengenai usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa Subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA selama 5 tahun lagi mendedahkan sisi hodoh penyokong undang-undang zalim ini. Sifat ini turut dipamerkan oleh pemimpin utama Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan gerombolannya walaupun mereka dahulu berada di dalam Pakatan Harapan. Ketika membentangkan usul tersebut, Menteri Dalam Negeri yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata subsection itu perlu dilanjutkan bagi tujuan menjaga ketenteraman awam dan kedaulatan negara. Kita tidak boleh berkompromi dengan anasir-anasir yang mengancam keselamatan negara dan tugas polis diraja Malaysia PDRM serta semua agensi keselamatan di negara ini adalah bagi memastikan negara aman dan selamat untuk didiami, katanya. Siapapun tidak boleh berkompromi dengan pihak yang tindakan mereka boleh menjejaskan ketenteraman awam. Itu amat jelas. Malangnya Mahyadin gagal untuk menjustifikasi tindakannya sendiri ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan. Sebaliknya, beliau cuba menyalahkan pihak polis ketika ditanya oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya mengapa beliau membuat keputusan untuk menahan 2 orang Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan daripada DAP iaitu G. Saminathan Gadik dan P. Gunasekaran Seremban Jaya pada 2019. Kedua-dua mereka ditahan kerana kononnya memberi sokongan kepada Kumpulan Pengganas Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE. Adakah Yang Berhormat yakin dan ada bukti mencukupi mereka terlibat dalam keganasan ataupun jenayah yang boleh mengancam negara? Soal raya. Namun, Mahyadin menjelaskan beliau hanya mengambil tindakan mengikut prosedur dan laporan telah diteliti oleh pihak polis. Sebagai Menteri Bertanggungjawab, saya mesti percaya yakin kepada polis pasal saya bukan penyiasat. Saya tertakluk kepada arahan Kabinet walaupun kuasa terletak di bawah Menteri Dalam Negeri tapi tidak ada. Malahan waktu itu tak ada juga satu keputusan mengatakan batalkan SOSMA. Saya masih ingat bukan lama sangat tahun 2018 hingga 2019. Jadi atas dasar itu saya percaya waktu saya berada di situ pihak Pakatan Harapan pun kata mungkin perlu ada SOSMA. Tak ada keputusan spesifik katanya. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad membidas kenyataan Mahyadin dan menyifatkan beliau mengalami selektif amnesia atau hilang ingatan secara terpilih. Khalid berkata ketika itu ada perbahasan dalam Kabinet dengan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism E8 Cawangan Khas Bukit Aman Datuk Ayub Khan Maidin Piche. Kita bawa Ayub Khan datang untuk jelaskan dan kita telah berhujah dengan dia dan kita minta supaya ia dikaji kembali. Jangan nak menipu dalam dewan. Kalau nak cerita sepenuhnya. Jangan cerita sebahagian, tegas Khalid. Bagaimanapun, Mahyadin mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat keputusan yang muktamad walaupun beliau mengakui sememangnya ada kajian mengenai SOSMA. Kenyataan beliau mengundang lebih banyak pertikaian kerana akhirnya tiada bukti yang ditunjukkan bahawa kedua-dua Ahli Dewan Undangan Negeri DAP terlibat dalam keganasan. Mana ada bukti sehingga hari ini tidak ada bukti. Kenapa mengkhianati kami dan menyebabkan aduan kami ditahan di bawah SOSMA? Bagi penjelasan, kamu mengkhianati kami, bidas raya. Mahyadin menafikan bahawa beliau pernah mengkhianati mana-mana pihak. Namun, sudah terang lagi bersuluh, Mahyadin sebagai Menteri Dalam Negeri sepatutnya memulakan inisiatif untuk memadam SOSMA. Tetapi beliau sendiri tidak berbuat demikian, sebaliknya telah membiarkan pihak polis menggunakannya. Tatkala Mahyadin sendiri mendalangi rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 yang merupakan satu rekod pengkhianatan yang tidak pernah berlaku dalam negara sebelum ini. Lebih-lebih lagi untuk mencapai matlamatnya, Presiden Bersatu ini bersekongkol dengan gerombolan yang beliau sendiri gelar kleptokrasi.
Walaupun telah dijatuhkan oleh gerombolan yang dibantunya untuk mendapat semula kuasa secara tebuk atap atau pintu belakang, Mahyadin langsung tidak menampakkan tanda keinsafan. Sosma Akta Zalim hasil ciptaan UMNO itu tetap disokongnya dengan penuh kesungguhan. Pengkhianat takkan hendak mengaku dia mengkhianat. Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa setiap individu boleh diwakili oleh peguam pilihannya. Demikian yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Razak apabila menggugurkan perkhidmatan Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah daripada firma Tetuan Shafie & Co untuk mewakilinya dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Najib menukar pasukan peguamnya setelah permohonannya untuk mendapat khidmat peguam diraja England, Jonathan Laidlaw, pada 21 Julai lalu gagal. Firma guaman yang baru dilantik iaitu Zaid Ibrahim Suflan, TH Liu and Partners pula membuat permohonan kepada Mahkamah Persekutuan untuk menangguhkan pendengaran yang dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 26 Ogos kerana baru sahaja menerima surat pelantikan. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu tidak mungkin dapat melarikan diri daripada tanggapan bahawa keputusan pada saat-saat akhir ini tidak lebih daripada taktik penangguhan menurut beberapa pengamal undang-undang. Rayuan terakhir beliau telah ditetapkan untuk bermula di Mahkamah Persekutuan pada 15 hingga 26 Ogos depan, iaitu kurang daripada 3 minggu. Akhbar DH Markets memetik pandangan Peguam Jenayah Chio Wee yang berkata, klien iaitu anak guam berhak menukar peguam pada saat-saat akhir selagi ada alasan yang sah. Apa yang sah atau tidak akan bergantung kepada keadaan dan justifikasi oleh klien. Selain itu, peguam baharu itu hanya akan mengambil kes ringkasan sekiranya dia dapat meneruskan tarikh yang ditetapkan, ujarnya. Jowi menyifatkan Hisham Teh Potek yang menggantikan Shafie sebagai peguam utama Najib seorang pengamal undang-undang yang dihormati. Menurutnya, Hisham pasti sudah mempertimbangkan kes itu dan mengetahui kemungkinan beliau tidak akan diberikan penangguhan rayuan terakhir SRC yang dipohon oleh pasukannya untuk membiasakan diri dengan kes berkenaan walau apapun perlu meneruskannya. Jadi, saya rasa pihak pembelaan mengharapkan Hisham diberi masa yang mencukupi untuk mengkaji dan berhujah kes itu. Sudah tentu, persepsinya adalah Najib cuba untuk menangguhkan, tegasnya. Dalam hubungan ini, Chiowi berpendapat mahkamah perlu mempertimbangkan untuk memberi peguam Najib peluang menghujahkan kesnya supaya keadilan dilihat dapat dilakukan. Menurut beliau, Mahkamah Persekutuan mungkin boleh memberikan penangguhan singkat kepada Hisham supaya Najib tidak boleh berhujah bahawa beliau tidak dilayan secara adil dalam permohonan penangguhannya nanti. Itu boleh jadi alasan Najib untuk menangguhkan prosiding, tetapi dokumen untuk kes ini agak banyak dan memerlukan masa untuk menelitinya. Dan jika kita memberi Hisham manfaat daripada keraguan, maka kita harus memberinya peluang itu sekurang-kurangnya, tambah Chiowi seperti dipetik. Sementara itu, seorang lagi peguam jenayah Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata pertukaran peguam Najib secara tiba-tiba sejurus sebelum rayuan terakhirnya adalah sah dan perfectly alright on paper. Seperti Chiowi, Rafiq berpendapat tiada apa yang salah menukar peguam. Walau bagaimanapun, apabila dilihat daripada keadaan di mana langkah ini dibuat dan tempoh masa hanya kurang daripada 3 minggu daripada rayuan yang dijadualkan di Mahkamah Persekutuan yang telah ditetapkan jauh lebih awal, orang ramai tidak boleh dipersalahkan apabila melontarkan sindiran, terutamanya apabila sesetengah pihak melabelkannya sebagai taktik untuk melengahkan kes. Bola berada di mahkamah pendakwaan kerana mereka adalah penjaga kepentingan awam dan boleh mendesak untuk sebarang pelupusan segera perbicaraan, tambahnya dipetik DH. Rafiq juga menekankan bahawa terdapat garis panduan daripada Majlis Peguam yang menetapkan bahawa seorang peguam yang mengambil kes hanya boleh berbuat demikian jika dia bersedia untuk meneruskan tarikh perbicaraan yang diperuntukkan. Katanya ia tidak menjadi isu yang memerlukan tindakan tata tertib walaupun peguam meminta penangguhan untuk lebih bersedia menghadapi kes berkenaan. Bagaimanapun, Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri Abdullah berkata tarikh rayuan di Mahkamah Persekutuan telah dinyatakan kira-kira 6 bulan yang lalu. Menurut beliau, berdasarkan kaedah 6 di bawah kaedah amalan guaman, akta tersebut antara lain mengatakan seseorang peguam tidak boleh mengambil arahan guaman baharu melainkan beliau sudah bersedia untuk menghadiri mahkamah. Berpandukan kaedah ini, kata Muhammad Hanif, Mahkamah Persekutuan boleh bertanya kepada peguam baharu kenapa beliau bersetuju untuk mengambil kes yang tarikh perbicaraannya telah ditetapkan. Maknanya peguam tidak boleh berkata kepada mahkamah yang beliau tidak bersedia
untuk menghadapinya disebabkan baru sahaja mengambil alih kes. Hanif juga telah berkongsi pendapatnya yang disiarkan oleh Akhbar Sinar Harian pada 26 Julai lalu. Dalam kenyataannya, Hanif menegaskan strategi menukar peguam semata-mata untuk menangguhkan sesebuah kes perbicaraan adalah bertentangan dengan prinsip dan etika pengamalan undang-undang. Perkara tersebut terkandung dalam Peraturan Majlis Peguam dan Kaedah Profesyen Undang-Undang, Kurungan Praktis dan Etika 1978 yang digubal di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Seperti yang semua maklum, hari ini UMNO Barisan Nasional begitu mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya membubarkan Parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Desakan itu menimbulkan tanggapan bahawa UMNO Barisan Nasional berharap mereka akan memenangi pilihan raya umum tersebut dan sekaligus menyelamatkan gerombolan kluster mahkamah daripada menjalani hukuman di atas kegiatan kleptokrasi mereka tatkala menjadi kerajaan sebelum ditumbangkan pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Rakyat tidak boleh dipersalahkan jika menyimpan tanggapan sedemikian. Takkan mahkamah dan peguam negara boleh dikuasai oleh cash is king. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai bukti mencukupi untuk membuat pertuduhan terhadap beberapa individu yang terbabit dalam skandal kontrak perolehan kapal tempur pesisir pantai LCS. Menurut beliau, SPRM juga dilaporkan sudah menyelesaikan beberapa bahagian kes dan mencadangkan pertuduhan terhadap suspek. Saya difahamkan pihak Jabatan Peguam Negara untuk memutuskan proses seterusnya. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sudah berkali-kali katakan kami tidak akan mempertahankan atau berkompromi dengan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dalam proses perolehan LCS ini. Katanya pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat kemarin. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bersatu Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris yang memohon penjelasan mengenai tindakan terhadap salah laku pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kelewatan menyiapkan perolehan kapal LCS. Bagaimanapun, Ikmal Hisham berkata Kementerian Pertahanan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan jika ada salah laku yang menyebabkan kelewatan. Saya mengalu-alukan ke mana-mana pihak sekiranya mempunyai bukti baharu atau maklumat tambahan supaya terus melaporkannya kepada pihak berkuasa, katanya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang turut bertanya kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengenai perkembangan siasatan SPRM terhadap kontrak perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS yang akan dibina Boston Naval Shipyard. Dalam jawapan bertulisnya, Wan Junaidi berkata siasatan SPRM ke atas kapal LCS masih diteruskan. SPRM telah memanggil saksi-saksi daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian Pertahanan, katanya. Mengapa jawapan Wan Junaidi tidak sama dengan apa yang dihebahkan oleh Ikmal Hisham? Pelik bin ajaib. Berita Harian pada 25 Januari lalu melaporkan SPRM telah menahan 2 ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang terbabit dalam kontrak perolehan 6 buah kapal LCS. Jurucakap SPRM berkata kedua-dua mereka yang berusia 79 dan 49 tahun ditahan kerana disyaki melakukan penyelewengan dan menerima rasuah menerusi pembayaran yang dibuat kepada 3 syarikat di luar negara. Seorang daripada mereka juga disyaki menerima rasuah daripada subkontraktor yang dilantik bagi mengendalikan projek itu, katanya seperti dipetik. Menurut laporan, dengan penahanan itu SPRM menemui petunjuk baru untuk terus melakukan siasatan terhadap kontrak perolehan 6 kapal Littoral Combat Ship LCS yang dilaksanakan oleh Boston Naval Shipyard. Siasatan tertumpu kepada kesalahan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Penahanan kedua suspek tersebut disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian. Berdasarkan petunjuk baharu, SPRM menahan 2 orang, kata laporan berkenaan. Projek tersebut bernilai 9.128 bilion ringgit dianugerahkan kepada BNS oleh kerajaan melalui Kementerian Pertahanan. Sejumlah 6 bilion ringgit sudah dibayar bagi tujuan pembinaan ke-6 kapal berkenaan secara serentak. Perjanjian kontrak pada Januari 2014 menggariskan bahawa LCS 1 sepatutnya diserahkan kepada kerajaan pada April 2019. Bagaimanapun, hingga kini tiada satu pun LCS yang disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Kelengkapan untuk TLDM ini adalah demi menjaga keselamatan wilayah dan mempertahankan kedaulatan negara. Mengapa sukar sangat untuk menyiasat penyangga projek LCS ini sedangkan amat jelas terdapat pelanggaran kontrak telah dilakukan dengan kegagalan menyerahkan 6 kapal tersebut?
Bukankah perbuatan penyangat ini yang masih bebas boleh dikatakan menjejaskan keamanan negara dan ketenteraman awam? Begitu mudah bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menahan 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan daripada DAP iaitu G. Saminathan Gadek dan P. Gunasekaran Seremban Jaya pada 2019 lalu atas sangkaan mereka memberi sokongan kepada kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan mereka selama 28 hari sedangkan akhirnya tiada pun bukti yang diperolehi untuk mendakwa kedua mereka. Tetapi penyangat yang menyebabkan kerajaan kerugian dan sempadan negara tidak dapat dilengkapkan dengan pertahanan canggih kerana LCS gagal disiapkan pada tahun 2019 masih terus bebas tanpa tindakan. Adakah akhirnya siasatan ini turut menerima nasib yang sama seperti kes dakwaan rasuah berhubung pembelian dan penangguhan penghantaran 6 helikopter tempur ringan MD-530G bernilai lebih 300 juta ringgit? Demikian ketidakadilan SOSMA. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.